Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, dah hampir habis dah Cik Puan As Tinggal lagi satu tajuk lagi. Ya, satu tajuk je lagi. Penyerahan rekod penting universiti. Mm-mm. Terusnya saya serah kepada Puan As untuk meneruskan kursus kita pada petang ni. Silakan. Terima kasih Cik Razali. Sebelum saya teruskan untuk tajuk kita yang terakhir kan petang ni, pengurusan rekod penting universiti. Mungkin dekat sini saya nampak dekat ruangan chat ada soalan daripada Puan Wan Nur Ashira. Panjang juga saya kena baca dulu. Sekejap. Hmm. Dari unit kesihatan Rauk, baru setahun 10 bulan join UiTM. Tiada latar belakang dan sangat sedikit pengetahuan tentang pengurusan rekod dan surat. Okay, saya ada beberapa soalan. Apa pendapat Puan tentang staf skim kesihatan dengan bidang kerja klinikal yang sangat dinamik dengan unexpected dan kemudiannya dilantik sebagai pembantu takbir rekod jabatan ataupun atau yang pada saya seperti seolah-olah menggalas tugas skim pembantu takbir kerani dari sudut kerelevanan dan menggalas dua tugas hakiki sekaligus yang sama-sama penting tapi berbeza kompetensi yang diperlukan ini tanpa terkompromi salah satunya. Okey. Atau perkara ini normal, boleh dan mampu dan biasa sahaja diamalkan di UiTM atau ia boleh dijadikan sebagai satu justifikasi kuat semestinya bagi pewujudan pejawatan pembantu takbir pengkeranian di unit kesihatan. Okey, soalan daripada Puan Nur Ashira. Okey, Puan Nur Ashira baru setahun 10 bulan kan join UiTM kan. Mungkin dia punya apa ni? Situasinya belum apa tu? Belum dengan UiTM ni belum lagi ni kan, belum panas lagi kan, maksudnya belum tahu bagaimana pengurusan di UiTM ni. Okey, walaupun untuk soalan Puan Nur Ashira tu mungkin saya boleh berkongsi jugalah kan. Mungkin saya bukannya lah mungkin kalau soalan Puan Nur Ashira tu sebenarnya lebih kepada pengurusan di sesuatu jabatan tu sendiri ataupun di pusat kesihatan sendiri kan. Okey, kalau macam di UiTM ni apa yang berlaku memang kita adalah salah satu universiti yang terbesar lah kan di antara universiti awam yang lain. Jadi walaupun staf kita melebihi daripada staf-staf di universiti awam yang lain, tapi kita ada kekurangan juga apa ni nak kata kekangan juga dari segi jumlah staf tu sendiri kan. Tak dinafikan jugalah setiap jabatan pun begitu sama. Maksudnya bukan hanya di apa ni bukan hanya di tempat Puan Nur Ashira sahaja, tapi saya tahu di semua jabatan pun macam tu juga. Kita terpaksa buat 2-3 kerja yang kadang-kadang bukan di luar kadang-kadang di luar bidang kita sendiri kan. Okey, kalau untuk pengurusan rekod dan fail tu sendiri sebenarnya dia bukan di atas tanggungjawab jawatan N sahaja. Maksudnya itu yang bila ada prosedur ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh agensi, mereka tidak meletakkan jawatan itu diletakkan N19 ataupun N22. Kalau tengok yang pelantikan-pelantikan tadi kan, semuanya diletakkan hanya grade sahaja. Jadi di semua PTJ kita menjalankan tugas hakiki yang berlainan kan. Jadi pengurusan rekod dan fail ni berlaku di semua jabatan, berlaku di semua pusat tanggungjawab kan. Jadi memang nak tak nak memang sentiasa memang kita kena laksanakan lah. Kadang-kadang tak ada pun kerani ataupun pegawai eksekutif di jabatan tu, tapi perlu kita menguruskan rekod dan fail kat jabatan kita. Kadang-kadang ada satu staf tu terpaksa menguruskan 2-3 tugas hakiki kan. At least kalau kita tengok dalam sasaran kerja sasaran kerja tahunan kita,
ada 5 tugas utama kan, at least 5 tugas utama dan lain-lainnya adalah tugasan by project semuanya kan. Jadi memang di antara 5-5 tu kadang-kadang berbeza kan. Okey. Kalau itu mungkin kalau apa tu Puan Nur Ashira kata perlu ada kerani ataupun perlu ada apa ni, perlu ada jawatan pentadbiran di sesuatu jabatan tu, saya tak boleh nak ni lah nak cakap lebih lanjut lah kan. Itu pengurusan di jabatan masing-masing lah. Kalau Puan di cawangan mungkin di peringkat pentadbiran tu sendiri kena ambil maklum lah. Mungkin bebanan untuk tugasan di unit kesihatan tu lebih mencabar daripada jabatan lain kan. Jadi apa yang kalau kita biasanya kita di UiTM ni kan, bila kita utarakan kita ni apa tu tugas hakiki je dah 5, jadinya ada tambahan lagi tugas-tugas lain kan. Jadi bila kadang kita utarakan kepada pengurusan, biasanya mereka kata itu adalah multi skilling kan. Maksudnya kena buat kerja yang luar daripada bidang kita ataupun luar daripada tugasan hakiki kita. Itu yang boleh saya jawab lah Puan Nur Ashira. Okey. Okey. Ada lagi soalan sebelum kita masuk kepada tajuk rekod penting petang ni? Kalau tak ada, saya sharekan kejap ya. Okey. Ada ke slide saya, Cik Razali? Lambat sikit Puan. Nanti Nampak okey. Ah. Jauh pula Shah Alam dengan faham ni kan. Ada dah. Okey, dah ada Okey. Kejap. Okey, untuk topik yang terakhir pada petang ni yang diberikan tanggungjawab untuk saya adalah penyerahan rekod penting universiti. Okey, sebenarnya daripada start sesi semalam, pagi semalam sebenarnya dah banyaklah yang dia sebenarnya untuk pengurusan rekod dan file ni dia saling berkait kan. Siapa yang perlu dilantik, siapa yang perlu uruskan, bagaimana nak wujudkan tu, dia punya prosedur-prosedur dia, maksudnya file-file yang kita perlu gunakan. Jadi bila dah diuruskan di jabatan kita, jadi file-file tu perlulah sama ada proses pelupusan tu sendiri kan. Proses pelupusan tu sama ada kita nak pindah ataupun kita nak musnah. Okey, jadi kalau untuk daripada start life cycle yang kita tengok, life cycle pengurusan rekod tu sendiri dari segi pewujudan sehinggalah proses pelupusan. Pelupusan kan dia terbahagi dua kan, maksudnya pemindahan dan juga pemusnahan. Jadi yang ni adalah yang terakhir, iaitu bila dah Tuan Puan kena pasti dokumen yang di jabatan Tuan Puan yang mana perlu dipindahkan ataupun perlu diserahkan kepada UAC dan juga yang mana yang perlu dilupuskan, maksudnya hampir selesailah life cycle rekod tersebut. Okey. Untuk penyerahan rekod penting universiti ni kita telah menggariskan beberapa rekod penting yang perlu diserahkan ke UAC ataupun Jabatan Akib Universiti. Okey, senarai rekod penting ni kita berdasarkan juga kepada koleksi yang ada di Akib Negara Malaysia dan juga berdasarkan kepada jadual pelupusan rekod. Okey, daripada jadual pelupusan rekod tu ada dinyatakan beberapa dokumen yang perlu diserahkan ke Akib Negara Malaysia. Jadi fungsi untuk Akib Negara Malaysia dan juga Jabatan Akib dan juga UAC ni sendiri adalah sama kan. Jadi dari segi koleksi di Akib Negara dan koleksi di Jabatan Akib dan UAC tu perlulah samalah. Maksudnya janganlah Akib Negara tu kata bahan ni perlu dilupus, kita simpan kan, ataupun dia kata perlu disimpan, kita lupus. Jadi kita kena selarilah. Jadi koleksi yang ada di Akib Negara perlu ada di Akib Universiti juga. Okey, jadi pihak Jabatan Akib dah senaraikan beberapa rekod penting universiti yang untuk memudahkanlah bila Tuan Puan nak buat penyerahan ataupun pemindahan ke Jabatan Akib ataupun unit Akib cawangan.
Okey, ini adalah takrifan kepada rekod penting universiti. Okey, rekod penting universiti ataupun rekod penting di mana-mana agensi jugalah sebenarnya untuk kalau di agensi lain dia menguruskan dokumen yang selain daripada urusan kod 100 sampai 500 tu, mereka juga menguruskan dokumen yang kalau macam kita universiti ni banyak kepada fail pelajar kan, apa tu urusan penyelidikan kan. Jadi berbezalah dia punya dokumen berbentuk fungsian tu. Tapi beberapa dokumen yang telah digariskan oleh Arkib Negara tu memang sama koleksi yang ada di Arkib Negara dan juga Arkib Universiti, tak larilah. Okey, rekod penting UiTM merupakan rekod bernilai tinggi yang berperanan mendukung fungsi asas operasi UiTM serta melindungi kepentingan UiTM dan hak-hak asasi individu. Jadi ada beberapa nilai yang kita panggil bernilai arkib lah maksudnya yang berkepentingan kepada universiti. Jadi dokumen yang rekod-rekod penting universiti ni yang mana yang memang kita dah takrifkan sebagai yang hanya berkepentingan kepada universiti. Contohnya macam mesyuarat utama universiti kan. Jadi nanti saya tunjukkan senarai rekod penting yang perlu tuan-puan serahkan atau pindahkan ke JAW dan juga UAC. Okey, dari segi pemeliharaan ataupun pemuliharaan, penyimpanan bahan akhir, rekod semi-aktif atau tidak aktif secara berpusat. Maksudnya bahan-bahan yang contoh macam di UAC kan, koleksinya adalah dokumen ataupun bahan-bahan yang diwujudkan di peringkat UiTM Cawangan Pahang lah. Maksudnya kalau di Shah Alam ni, koleksi kami adalah yang berkaitan dengan PTJ di Shah Alam. Jadi kita berpusat, maksudnya semua dokumen tuan-puan yang telah dibuat penilaian, telah dinilai sebagai bernilai kepada arkib, bernilai kepada Cawangan Pahang, jadi akan ditempatkan di unit arkib Cawangan secara berpusat lah. Maksudnya setiap PTJ kata ada 20 PTJ di Pahang, jadi semua yang dokumen yang bernilai akan ditempatkan di unit arkib Cawangan Pahang. Itu tujuan lah di antara tujuan ataupun objektif penubuhan arkib ataupun unit arkib Cawangan dan juga Jabatan Arkib ni. Kita bukan hanya untuk tuan-puan pindahkan saja dan kita buat penyimpanan, tetapi juga tujuan dan objektifnya adalah dari segi pemeliharaan dan pemuliharaan, iaitu untuk memanjangkan hayat rekod ataupun bahan arkib. Okey, dengan cara pemeliharaan maksudnya kita ada buat proses pengenyahan benda asing. Okey, pengenyahan benda asing tu pelik juga kan ayat dia kan. Mungkin siapa yang tak pernah dengar. Pengenyahan benda asing tu maksudnya kita bila dokumen yang tuan-puan serahkan ke Jabatan Arkib Universiti tu, kita akan buat kerja pembersihan. Tapi kalau kita panggil, kalau istilah di perpustakaan ataupun istilah di tempat-tempat lain mungkin pembersihan dokumen lah. Tapi untuk istilah arkib ni pengenyahan benda asing. Itu istilah arkib. Maksudnya kita bersihkan dokumen tuan-puan tu sebelum kita buat proses pendigitalan. Maksudnya kita bersihkan, kita buangkan klip kan, tuan-puan dah klipkan dokumen tu, ada letak fastener, ada letak mungkin ada buat letak penanda ke kan. Jadi bila tugasan di Jabatan Arkib ni, kita bukan hanya buat penyimpanan sahaja dokumen tuan-puan, tapi kita akan cuba memanjangkan hayat rekod tersebut dengan kita buat proses mengenyah benda asing. Kita bersihkanlah dokumen tuan-puan, akan dilap satu-satu, bersihkan habuk dia kan. Okey, buangkan benda asing tu maksudnya klip, buangkan fastener, buangkan benda asing yang ada di dokumen tersebut, jadinya dia akan jadi sehelai-sehelai lah. Okey, maksudnya kita akan masukkan balik dalam file tuan-puan tu. So bila dah sampai dekat kami, prosesnya begitu Okey, selepas proses pengenyahan benda asing adalah proses untuk kita buat pendigitalan. Okay? Sekarang Jabatan Arkib dah ada sistem dipanggil Archive Management System. Jadi proses awalnya pemindahan daripada Jabatan Tuan-puan, kita bersihkan dokumen tersebut, mengenyahkan benda asing tersebut, kemudian kita buat proses pendigitalan dan kemudian kita akan muat naik bahan tersebut ke dalam sistem.
Jadi bila Tuan Puan nak buat carian semula, dokumen yang telah Tuan Puan hantar ke Jabatan Akib jadi lebih mudah lah. Bahan tu dah berbentuk digital. Tapi Tuan Puan masih lagi perlu hadir ke unit Akib Cawangan ataupun Jabatan Akib Universiti untuk untuk melihat dokumen fizikal. Kalau nak semak balik dokumen yang Tuan Puan hantar tu, ada permohonan rujukan atau permohonan carian balik maklumat dalam dokumen yang Tuan Puan dah hantar tu, Tuan Puan perlu hadirlah ke unit Akib Cawangan. Kita akan sediakan kita ada perkhidmatan untuk rujukan dan pinjaman bahan-bahan tersebut. Maksudnya Tuan Puan bila dah hantar ke Jabatan Akib atau UAC, tak semestinya terus dia simpan kan. Maksudnya boleh nak mohon semula untuk rujuk ataupun nak pinjam. Tapi kalau nak rujuk bahan fizikal, kena hadirlah, kena datang ke Jabatan Akib ataupun unit Akib Cawangan. Jadi kalau macam Akib Negara, mereka penyelidik luar, mereka akan cas by kalau nak buat photostat, dia ada kiraan dia lah. Kalau bahan akib ni 30 sen kan, satu salinan. Kalau yang berbentuk gambar RM30. Jadi kalau di Jabatan Akib, kita bantu Tuan Puan untuk simpan dokumen yang bernilai akib tadi. Kita dah proses, kita dah scan, buat digital, kita masuk dalam sistem. Jadi Tuan Puan lebih mudah untuk buat carian bahan tersebut semula. Kan? Okey, jadi dia hanya tidak dikenakan sebarang bayaran kepada Tuan Puan lah. Kalau Tuan Puan risaulah nanti kata macam bahan ni tak naklah hantar ke Akib, nanti susahlah nak rujuk balik, susahlah nak dapat balik, nak kena bayar ke apa kan. Tapi sebenarnya semuanya tu, perkhidmatan tu adalah percuma. Kita yang bantu Tuan Puan untuk pelihara dokumen Tuan Puan tersebut. Tapi tak adalah kata macam Tuan Puan hantar bulan ni, bulan depan dah dapat dah bahan yang bentuk digital tu kan. Sebabnya dia bergantung kepada jumlah fizikal, jumlah dokumen fizikal yang kita terima. Kan. Jadi bila bila kita terima, kita akan proses teruslah. Bergantung nanti kalau Tuan Puan nak rujuk balik, sama ada bahan tu belum sedia dalam bentuk digital, Tuan Puan boleh lagi merujuk dalam bentuk fizikal. Okey? Kemudian dari segi rujukan masa hadapan, ianya sebagai bahan bukti, penyelidikan, penerbitan dan dokumentasi sejarah universiti. Jadi dokumen yang Tuan Puan hantarkan, contohnya macam bulletin kampus kan. Jadi ada beberapa maklumat yang telah dimasukkan dalam bulletin tersebut. Maksudnya macam sejarah penubuhan unit baru ataupun ada yang telah dikompilkan menjadikan dokumen sejarah kan. Jadi itu yang biasanya bila kita nak buat sesuatu pameran ataupun kita nak buat satu event, maklumat-maklumat tersebut yang Tuan Puan akan cari balik. Masa itulah baru teringat akib ni ada kan. Masa itulah nak cari akib. Kan. Bila time dapat task untuk untuk terbitkan sejarah fakulti, sejarah cawangan. Masa itulah baru fikir, akib ada, kita boleh cari bahan dekat akib. Tapi bila Tuan Puan tak hantar bahan-bahan tersebut, bahan-bahan yang Tuan Puan terbitkan tu kan, Tuan Puan ada terbitkan macam saya kata bulletin ataupun Tuan Puan terbitkan bentuk audiovisual kan, ada buat video pelancaran. Seronok ni buat program kan, buat apa, dah rakam dah semua, jadi simpan dalam CD dan simpan dalam jabatan Tuan Puan. Kemudian Tuan Puan pun dah berpindah ke jabatan lain. Jadi CD tu pun dah tak tahu kat mana dah sekarang ni. Jadi bila Tuan Puan tidak memindahkan dokumen begitu, rekod-rekod penting begitu ke Jabatan Akib, kami tak dapat bantulah. Bila ada permohonan daripada jabatan tu kan, sebelum ni kata kami dah pernah buat dah macam convocation kan, convocation dia buat kat Cawangan. Jadi sekarang ni semuanya berpusat balik di Shah Alam. Jadi ada sejarah dia sebenarnya. Bermulanya convocation di kampus UiTM Pahang pada tahun
tahun 2015. Kita ingat, tapi dia punya documentation tu, dia punya video, dia punya gambar-gambar tu semua tidak dipelihara, tidak diserahkan kepada Jabatan Akib. Jadi memori tu hanya dalam ingatan sahajalah. Dari segi dokumentasi tu tak ada. Okey? Kemudian PTJ hendaklah membuat penyerahan rekod penting universiti dalam bentuk fizikal, hard copy atau image digital soft copy ke Jabatan Akib Universiti atau unit Akib UiTM Cawangan. Jadi kalau Tuan Puan terbitkan dokumen tu dalam bentuk hard copy, boleh serahkan kepada jabatan kami ataupun memang dokumen tu berbentuk soft copy pun tak ada masalah. Serahkan ke jabatan kami juga. Jadi kalau dalam bentuk digital tu, kalau ada kedua-duanya lebih baguslah pihak Jabatan Akib. Tak perlu nak buat salinan lagi kan. Tak perlu nak buat scanning digital. Jadi kalau ada kedua-duanya, hantarlah yang hantar kedua-duanya untuk mudah kita kita upload ke dalam sistem dan Tuan Puan boleh akses terus bahan tu. Okey, ini adalah bagi memastikan rekod-rekod tersebut dapat dirujuk semula sekiranya berlaku bencana, kehilangan atau kerosakan di PTJ. Okey, harapnya kalau bilik fail Tuan Puan ataupun bilik rekod di jabatan Tuan Puan mempunyai peralatan dan kelengkapan yang saya cakap sebelum ni kan. Maksudnya dah komplit lah. Maksudnya kalau dokumen rahsia-rahsia besar tu memang dekat dalam bilik kebal semua kan. Memang dah terpelihara, maksudnya tak hilang, tak rosak. Jadi Tuan Puan nak simpan dokumen tu mungkin tak ada masalah lah kan. Tapi kalau bilik rekod Tuan Puan tu sendiri peralatan pun tak mencukupi ataupun bilik file tu pun sendiri berkongsi dengan bahagian ataupun unit lain, saya rasa sebenarnya perlu Tuan Puan buat penyerahan dokumen tersebut ke Jabatan Akib Universiti ataupun unit Akib Cawangan. Untuk dari segi kita kawal dia punya kehilangan ataupun dari segi kita nak pelihara balik dokumen tersebut. Okey. Okay, seterusnya, ini adalah 13 jenis rekod penting universiti yang telah kita senaraikan untuk Tuan Puan lebih mudah merujuk kepada senarai tersebut untuk memudahkan Tuan Puan buat penilaian awal di jabatan Tuan Puan. Okey, ini di antara 13 rekod penting dan juga insya-Allah kita akan buat penambahan lagi 2 jenis rekod penting. Itu pun nanti kita tunggu kelulusan daripada pengurusan perpustakaan lah. Sebenarnya memang kita ada 15 jenis bahan akib yang kita kategorikan sebagai bahan akib yang kita buat collection. Maksudnya kita terima daripada PTJ, tapi hanya 13 saja yang kita iktiraf sebagai rekod penting. Tapi kami nanti mungkin ada tambahan lagi 2 lah. Okey. Ini nombor 1 adalah Memorandum Persefahaman MOU MOA. Jadi kalau Tuan Puan di jabatan Tuan Puan pernah melaksanakan MOU MOA di jabatan Tuan Puan, jadi Tuan Puan perlu menyerahkan salinan yang original lah yang bertanda tangan. Kalau macam dia antara syarikat A dan syarikat B ataupun syarikat A dan UiTM kan. Biasanya memang kita yang berkaitan UiTM lah, jangan nanti syarikat A dan syarikat B di luar UiTM tu bukan perjanjian di antara UiTM dan luar, itu kita tidak simpan. Ini rekod-rekod penting universiti, saya tekankan adalah yang kita simpan adalah yang berkaitan dengan universiti sahaja. Contoh macam Tuan Puan dapat dokumen yang Tuan Puan terima daripada KPT, daripada universiti awam yang lain yang tak berkaitan dengan UiTM, itu bukan dipanggil rekod penting universiti. Jadi yang tu mungkin kalau sama ada Tuan Puan boleh, saya rasa mungkin boleh ada yang boleh diserahkan kepada perpustakaan. Ada jenis koleksi juga yang dari segi bahan, tak pasti saya hak intelek ke apa kan, mungkin kena rujuk dengan pegawai di perpustakaan lah. Ada beberapa dokumen yang mungkin diorang masukkan dalam institutional repository, itu mungkin kena rujuk dengan pegawai di perpustakaan lah. Kalau di arkib, kita hanya menyimpan dokumen universiti sahaja. Okey, kalau macam MOU MOA ni di antara syarikat A dan UiTM lah. Okey. Kemudian MOU MOA ni bukan, macam saya kata, tempoh dia untuk rekod-rekod penting ni semuanya
adalah kalau yang berbentuk file, berbentuk laporan, berbentuk macam MOU, MOA ni kenalah dah tamat tindakan. Tamat tindakan tu at least maksudnya MOU, MOA tu dah selesai. Maksudnya dah perjanjian mungkin 2 tahun atau 3 tahun dah selesai selepas tu. Jadi tuan-puan perlulah simpan 5 tahun dulu kan. Barulah serahkan kepada UAC. Jangan dah sign je, esok terus hantar ke UiTM. Maksudnya MOU, MOA tu masih lagi berjalan di antara syarikat tu. Kita takut ada pecah kontrak ke, ataupun ada pecah perjanjian ke kan. Jadi kita tak nak. Jadi dokumen yang dia hantar ke akhir adalah yang tamat tindakan. Okey? Yang kedua adalah mesyuarat utama UiTM. Mesyuarat utama UiTM kalau di peringkat kampus mungkin mesyuarat rektor kan. Rektor bersama ketua-ketua jabatan ataupun ada nama-nama lain yang melibatkan rektor kan, mesyuarat rektor. Jadi mesyuarat yang utama di UiTM tu mesyuarat yang begitulah. Maksudnya mesyuarat kalau di peringkat dalaman jabatan tuan-puan kan, yang tu tak perlu disimpan lah. Yang tu tuan-puan boleh buat permohonan pelupusan. Baik. Kemudian laporan tahunan, yang ni laporan dan rekod keuangan UiTM yang melibatkan dokumen-dokumen keuangan pun perlu diserahkan ke Jabatan Arkib Universiti ataupun Unit Arkib Cawangan. Okey. Sebelum ni saya ada bagi taklimat kepada pejabat bendahari. Kalau untuk rekod keuangan ni dia ada dokumen yang dikelaskan sebagai simpan kekal. Ada tak silap saya Puan Faizatun di Pejabat Perolehan maklumkan di bawah arahan perbendaharaan tak silap saya dia ada senaraikan dokumen-dokumen yang Pejabat Bendahari perlu simpan kekal. Jadi dokumen yang begitu yang perlu dihantar ke Jabatan Arkib ataupun UAC lah untuk penyimpanan. Okey. Tapi kalau tuan-puan di Pejabat Bendahari perlu semaklah dokumen yang dikelaskan sebagai dokumen simpanan kekal. Yang tu tuan-puan jangan buat permohonan pelupusan lah. Okey. Rancangan jangka panjang UiTM. Okey, kalau ada macam tuan-puan rancangan jangka panjang contoh macam perancangan strategik ke macam tu kan, dokumen tu perlu disimpan lah. Okey, dokumen kontrak ataupun tender UiTM ni biasanya di pejabat infrastruktur kita pun dah terima dah tender-tender ataupun dokumen kontrak di UiTM Shah Alam ni untuk kita buat penyimpanan. Memang dokumen kontrak ni tebal-tebal, berat-berat kan dia punya dokumen dia. Okey, ini yang dokumen kontrak tender UiTM yang berjaya sajalah. Jangan macam kontrak yang maksudnya syarikat tu tak berjaya kan. Jadi yang berjaya sahajalah. Okey, sama juga dengan rekod-rekod kewangan, dokumen kontrak tender berkaitan kewangan yang berjaya sahaja yang dipilih untuk melaksanakan melaksanakan kerja-kerja di UiTM ni kan. Okey, yang mana yang tak berjaya tu tuan-puan boleh buat permohonan pelupusan. Okey. Rekod tata tertib staf pelajar ini juga yang tamat tindakan lah. Maksudnya staf pelajar tu dah selesai, kes tata tertib dia dah selesai dan dijatuhkan hukuman, maksudnya contohnya kena bayar denda ke apa kan. Jadi selesai dah. File-file yang macam tu tuan-puan perlu hantar ke Unit Arkib Cawangan. Okey, peta pelan lakaran pembangunan ITM dan UiTM ini juga yang berkaitan dengan UiTM saja. Janganlah hantar peta rauk ke kan, peta Kuantan ke hantar ke ni kan, kecuali dalam peta rauk tu ada perancangan untuk penubuhan kampus rauk dekat dalam tu kan. Jadi itu yang kena hantar ke Jabatan Arkib lah. Kalau kata setakat peta pelan tu yang berkaitan dengan pembangunan rauk tu tak terlibat dengan ITM ataupun UiTM, itu tak perlu hantar ke Jabatan Arkib lah. Tak silap saya di perpustakaan pun ada buat penyimpanan untuk pelan ni, tapi bukan dia bukan pelan berkaitan dengan UiTM lah. Okey. Kemudian file pribadi staff dan pelajar, yang ni pun kalau staff yang telah bersara lah, jangan file yang masih lagi staff tu masih lagi berkhidmat, tuan-puan dah hantar ke UAC ataupun pelajar tu dah convocation, dah simpan 5 tahun di jabatan tuan-puan, maksudnya dia dah grad tahun ni, so 5 tahun akan datang baru tuan-puan hantar.
Maksudnya kita nak urusan pelajar tu mungkin dia dah baru habis belajar, jadi mungkin tahun depan ke tiba-tiba dia punya transkrip hilang ke, ataupun dia nak borang kemasukan pelajar untuk dia mohon kerja ke, jadinya urusan tu masih berlaku di tempat Tuan Puan dalam tempoh 5 tahun tu jadi selepas tu barulah hantar ke UAC. Okey, kemudian Puan ada soalan Puan? ya, ada soalan. Sekejap. Puan Salmi nak tanya, untuk mesyuarat utama, contoh salinan dokumen mesyuarat kajian semula pengurusan MKSP untuk ketua jabatan perlu direkod dan disimpan ke? Okey, ini kalau fail mesyuarat, biasanya kita akan terima yang pengwujud sahaja. Jadi kata macam ketua jabatan kita hadir sebagai ahli kan dalam mesyuarat MKSP tu. Tapi pengunyanya adalah contoh macam di perpustakaan ni sendiri. Okey, untuk mesyuarat kajian semula pengurusan diuruskan oleh pejabat pentadbiran contohnya. Pengunya untuk dokumen tersebut adalah di pejabat pentadbiran. Sepatutnya pejabat pentadbiran yang akan hantar ke arkib. Kan? Jadinya yang ketua-ketua jabatan kita dapat ni adalah salinan. Jadi sebenarnya Tuan Puan boleh buat permohonan pelupusan. Okey, faham ya? Maksudnya yang mana yang owner file sahaja. Contoh macam mesyuarat eksekutif universiti kan, dia ada ahli-ahli MEU dalam tu. Kata ada 20 ahli MEU. Jadi staf ketua jabatan kita akan attend, macam ketua pustakawan kan, dia akan attend MEU. Dia akan bawa balik file. Sebenarnya file tu sebenarnya boleh dilupuskan. File induk sahaja yang diuruskan oleh pejabat Naib Chancellor tu sahaja yang akan kita simpan kekal. Kita tak naklah nanti dalam 20 MEU tu, ahli MEU tu ada CA, ada CP, ada bendahari, ada TNC, pelbagai TNC kan, semua hantar fail yang sama dekat unit arkib. Kita hanya simpan yang pengwujud sahaja. Maksudnya apa tu? Dia punya urus dia sahajalah yang menguruskan mesyuarat MEU tu. Okey, Puan Salmi? Kalau Puan Salmi memang uruskan mesyuarat, contohnya mesyuarat MPP kan, contoh Puan Salmi di HCP kan, Puan Salmi uruskan mesyuarat perwakilan pelajar. Jadi hanya jabatan Puan Salmi saja yang hantar ke unit arkib. Yang lainnya perlu dilupuskan lah. Okey, faham. Okey. Kemudian bahan penerbitan PTJ ini pun yang mana yang diterbitkan oleh Jabatan Tuan Puan sahaja. Jangan kata macam corporate diedarkan laporan tahunan contohnya, dia edarkan ke semua jabatan kan contohnya. Jadi yang corporate tu sendiri yang kena hantar laporan tahunan tu ke UAC. Sama konsep dengan file juga. Kalau bahan penerbitan ni hanya pengwujud sahaja yang perlu hantar. Kami akan kalau contoh bahan-bahan tu dah lama kan, bahan tu dah lama, mungkin pengwujud tu pun dah tak simpan kopi dah. Jadi pihak UAC boleh pertimbangkan untuk buat penyimpanan untuk daripada jabatan lain. Contoh macam corporate dah tak simpan dah laporan tahunan 2000 contohnya lah kan. Tiba-tiba kita dapat pula daripada HCP simpan laporan corporate, laporan tahunan UiTM tahun 2000 contohnya. Jadi kita boleh pertimbangkan untuk kita ambil yang tu daripada kita lupuskan kan. Sebenarnya pihak UAC ataupun pihak JAW kita akan buat semakan juga. Sama ada kita dah ada tak dokumen tahun 2000 tu. Kan? Kalau untuk bahan penerbitan dia macam tu. Maksudnya kita kena semak sama ada bahan tu sebenarnya kena hantar pengwujud sendiri yang hantar. Kalau pengwujud sendiri dah tak ada salinan, barulah kita ambil, kita tak ada yang original bahan tu, barulah kita ambil daripada jabatan lain. Okey, kemudian pengiktirafan akreditasi dari segi program, kursus, kualiti, keselamatan. Ni biasanya berlaku di fakulti lah ada pengiktirafan program, kursus yang tu memang selalu dicari lah oleh pihak fakulti kan. Kadang-kadang nak cari pengiktirafan program tahun 70-an. Suratnya tu kadang-kadang dibentangkan dalam mesyuarat kan. Itu yang macam kadang-kadang menyukarkan pihak kami untuk dapatkan dokumen tersebut. Jadi kalau Tuan Puan ada menguruskan untuk pengiktirafan ataupun akreditasi ni, perlu hantarlah kepada USC lah.
Okey, dasar polisi panduan dan perundangan UiTM. Ini juga kalau ada dasar-dasar yang diterbitkan di peringkat cawangan ataupun polisi, yang tu semua pun boleh diserahkan ke Jabatan Akib. Okey, ataupun USC lah. Okey, pekeliling utama UiTM sama juga penguji rekod. Contoh pekeliling rektor diedarkan kepada semua PTJ di kampus Pahang. Hanya pengwujud sajalah pejabat rektor pentadbiran saja yang hantar. Okey, hantar ke UAC. Bukanlah maksud saya hantar pekeliling tu sekeping macam tu kan. Contohnya ada 2 helai pekeliling hantar ke UAC. Dia bukan macam tu dia kena berserta dengan fail pekeliling tu sendiri. Ataupun kalau macam pekeliling rektor pekeliling yang pertama kan. Janganlah setiap kali pekeliling tu hantar ke UAC. Kita by file sebenarnya Kalau untuk rekod penting yang berbentuk file ni bukan kita daftarkan pekeliling yang pekeliling bilangan 1, pekeliling bilangan 2 kita tak sentuh. Jadinya dia kena simpan dekat dalam file, dia dah cukup tempoh penyimpanan 5 tahun barulah tuan-puan hantar. Jadi dalam file tu adalah pekeliling rektor daripada tahun 82 sampailah tahun 2022 dalam satu file tu macam tu. So file tu yang kena hantar ke UAC, bukan setiap kali keluar pekeliling setiap kali tu hantar ke UAC. Okey? Puan Nur Ashira, dokumen terbitan unit seperti poster, infografik disimpan dalam fail juga ke? Okey. Jika ingin dilupuskan, perlu melalui permohonan pelupusan seperti yang ditetapkan juga. Okey, kalau untuk dokumen terbitan, poster yang tu, kalau dalam bentuk digital, boleh simpan dalam bentuk softcopy juga kan? Softcopy pun boleh ataupun puan nak buat nak print kan, sekarang ni semua bentuk digital kan. So simpanlah dalam bentuk softcopy tersebut. Okey. Kemudian kalau nak buat permohonan pelupusan, kena buat permohonan. Dia kategori rekod terbitan dan bahan bercetak. Jadi kena buat permohonan pelupusan lah. Kena gunakan borang pelupusan rekod homogeneous. Dia bukan berbentuk file kan. So jadi permohonan pelupusan tu adalah menggunakan borang pelupusan rekod homogeneous lah. Okey. Okey, yang ni adalah 13 jenis rekod penting yang saya maklumkan dan juga ada 2 lagi bahan arkib yang kita turut simpan iaitu bahan audio visual dan juga keratan akhbar. Okey, setakat ni kalau di Jabatan Arkib kita langgan di bawah perpustakaan kita buat langganan newspaper dan juga kita pilih yang surat khabar ataupun berita-berita yang berkaitan dengan UiTM saja. Kita akan download lah untuk buat penyimpanan. Okey, jika sekiranya tuan-puan juga ada buat penyimpanan keratan akhbar yang lama-lama kan. Jadi keratan akhbar tu pun boleh diserahkan ke unit arkib cawangan untuk kita daftarkan dalam sistem archive management system. Baik. Okey, yang ni adalah carta ahli penyerahan bagi rekod penting. Proses awalnya adalah penilaian rekod penting oleh PTJ berdasarkan 13 jenis rekod penting universiti. Jadi bila tuan-puan nak buat penyerahan tu kena semak dululah sama ada dia ada 13 jenis rekod penting universiti. Kata macam tadi Puan Syira katakan macam poster infografik tu pun dikira sebagai penerbitan. Okey, tapi poster tu bukan semua poster yang kita simpan lah. Maksudnya poster contoh macam pelantikan pensyarah kan, dah buat bentuk poster tahniah doktor sekian-sekian dilantik sebagai ni. Tapi kalau untuk pelantikan macam tu kita akan ambil yang pengurusan kanan di cawangan sahaja. Contohnya ada rektor baru yang dilantik ataupun ketua-ketua PTJ yang baru dilantik, itu poster yang begitu yang perlu dihantarlah ke ke UAC. Maklumat bagi fasa 1 dan fasa 2 di mana ada yang masuk fasa 1 saja dan ada pelajar yang masuk fasa 1 dan 2. Puan Syira. Bagi pelajar yang akan masuk. Puan Syira kena mutekan. Okey.
Okey, kalau berbentuk macam tu dia adalah berbentuk bahan perbitan lah macam poster tadi kan, ada infografik. Jadi pihak UAC pun kena buat penilaian lah yang mana yang memang betul-betul yang bernilai kepada universiti atau bernilai kepada cawangan Pahang sahaja yang kita simpan. Kata macam setakat infografik pemakluman khusus ke, itu tak perlulah. Itu peringkat tuan puan pun boleh buat penilaian, di peringkat USC sendiri pun boleh buat penilaian. Okey, PTJ mengisi borang pemindahan. Maksudnya kalau dah kena pasti memang dokumen tu ataupun bahan-bahan tersebut yang 13 rekod penting tu perlu dihantar ke Jabatan Akib, terus isi borang pemindahan lah. Okey, PTJ menghantar surat rasmi penyerahan rekod penting ke JAW atau USC beserta borang pemindahan rekod. Hantar surat rasmi dan juga borang pemindahan yang telah dilengkapkan tu. Okey, kemudian PTJ menerima surat maklum balas ataupun akuan penerimaan bahan daripada UAC lah. Okey, nanti tuan-puan dapat pemakluman yang kita dah terima bahan tersebut. Okey, kemudian UAC akan melaksanakan simakan bahan, kemudian UAC juga akan buat pendaftaran bahan-bahan tuan-puan tersebut ke dalam sistem Archive Management System ataupun AMS. Kemudian kita akan buat proses macam saya kata tadi, buat pengenalan mendasing semua kan. Kalau yang berbentuk file semua. Jadi kalau bentuk digital tu tak adalah. Kalau dah ada bentuk digital lagi memendekkan proses untuk kita buat pendaftaran ke dalam sistem. Okey, kemudian bahan tu dah ready lah untuk kita open kepada tuan-puan untuk dirujuk ataupun dipinjam melalui online finding archive ataupun OFA. Okey, jadi kalau tuan-puan nak buat rujukan atau pinjaman bahan ke Jabatan Akib, silalah guna sistem OFA. Kita ada dua jenis sistem. Satu sistem dalaman yang kita daftar bahan-bahan Akib iaitu Archive Management System, satu lagi sistem OFA Online Finding Archive untuk buat carian semula dokumen yang tuan-puan telah serahkan ke Jabatan Akib ataupun tuan-puan nak tengok bahan-bahan selain daripada yang tuan-puan serahkan pun tak ada masalah. Boleh. Kan? Maksudnya search dulu daripada OFA. Kalau dah search, contoh kata nak buku convocation tahun convocation ke-92 contoh kan. Dah search dah dekat dalam OFA tu tak ada, jadi barulah tuan-puan buat permohonan melalui email ataupun boleh berhubung melalui e-call ke kan, tanyakan dengan pegawai-pegawai di UAC dahulu. Kalau bahan tu tak ready lagi dalam OFA, mungkin bahan tu dalam proses pendigitalan dan sebagainya. Jadi tuan-puan boleh datang ke UAC untuk dapatkan dokumen bentuk fizikal ataupun mungkin pihak UAC boleh buat salinan digital untuk diserahkan kepada pihak tuan-puan lah. Okey. Setakat ni ada soalan lagi ke? Ada soalan ke lagi? Okay, kalau tak ada, saya teruskan mungkin ada sikit lagi berkaitan dengan rekod penting. Okay, yang ni adalah contoh borang pemindahan rekod. Dia sama juga macam kalau kita selepas proses pelubusan kan. Selepas proses pelubusan, kita akan dapat balik borang penilaian ataupun borang homogeneous yang tuan-puan hantar ke Jabatan Akib kan. Dah dapat pengesahan daripada Akib Negara. Ada dalam borang penilaian tu ada pula ya dokumen-dokumen yang tuan-puan perlu serahkan ke unit Akib Cawangan. Jadi macam ni juga yang ni yang tuan-puan dah kena pasti ataupun dah buat penilaian awal yang memang dokumen yang tuan-puan tu perlu diserahkan ke Jabatan Akib. Tuan-puan isilah borang pemindahan. Okey. Selepas dia sama ada daripada proses pelupusan tadi diarahkan untuk pindah. Dan juga file-file yang tuan-puan rasakan memang tuan-puan memang adalah owner kepada file tersebut dan disenaraikan dalam 13 rekod penting, tuan-puan boleh terus isi borang pemindahan. Tapi pihak UAC pun akan buat penilaian kedua untuk dokumen yang tuan-puan pindahkan tu. Maksudnya kadang-kadang bila kita dah buat penilaian tu, kita boleh minta kita pulangkan semula pun boleh juga untuk tuan-puan
Mungkin ada yang dokumen tu tuan-puan terlepas pandang, tak cukup tempoh untuk penyimpanan lagi, ataupun dokumen tersebut bukan rekod penting, jadi kita pulangkan balik untuk tuan-puan untuk disenaraikan untuk permohonan perlupusan lah. Soalan Puan. Okey, ada soalan lagi Sekejap ya. Puan Salmi nak tanya, kalau fail telah detect oleh unit audit, contoh MQA, bolehkah fail tersebut dilupuskan dan dirinci? Detect tu maksudnya macam mana, Puan Salmi? Kalau fail telah detect oleh unit audit, contoh MQA. Detect maksudnya tak boleh lupus ke apa macam mana? Assalamualaikum Puan. Puan Salmi. Okey. Tak dengar Puan Salmi? Salmi nak type ke macam mana? Tak apa, saya tunggu Okay, sementara Puan Salmi nak apa tu, nak type ke ataupun nak jelaskan soalan dia, sambil tu saya teruskan Okay. Okey, Assalamualaikum. ya. Sikit Sangkut-sangkut lah Puan Salmi, saya tak berapa dengar. Baik, terang. Assalamualaikum Puan. Salam. Macam ni Puan. Dekat file saya ni ada satu tagging yang untuk MQA tu kan. Okey, dia macam tagging untuk yang audit lah. Tapi dekat file tu hanya file perakaan bulanan statistik je. Yang tu kita boleh lupuskan dan rinci ke Puan? MQA tu tag Untuk yang audit quality ke apa? Saya pun lupa dah, benda ni dah lama kan. Maksudnya dia ada tagging dengan kertas dia lah. Maksudnya kalau untuk rujukan untuk audit ke apa, contohnya sebelum ni kata dia contoh dan kata nak file perakaan bulanan, jadi dia dah tagging siap-siap benda tu. okey. Maksudnya masa sesi audit oleh MQA tu dia tagging yang ni diperlukan, dokumen ni diperlukan, macam itulah Ya saya. Okey, maksudnya dah selesai dah sesi audit MQA tu dah selesai. Ya dah selesai. Dia dah keluarkan laporan semua kan? Laporan Ya, audit saya. semua kan? Jadi untuk dokumen tu pihak Puan Salmi rasakan dokumen tu dah selesai. Jadi untuk nak buat permohonan perlupusan, Ya. maksudnya tak ada masalah lah sebab pihak MQA pun dah keluarkan laporan hasil audit kan. Jadi itu hanyalah masa semasa proses audit tersebut. Maksudnya dia nak membantu dia memudahkan untuk Puan untuk dapatkan dokumen yang diperlukan. Betul ke macam tu? Betul-betul sebab lagi tu yang betul last kan? tahun surat yang file ni pun 2012. 2012. Okey, Ya, jadi tak ada masalah lah kalau Puan Salmi nak buat permohonan untuk perlupusan, tak ada masalah lah sebab dia dah keluarkan laporan asing. Itu hanya proses semasa sesi audit tu. Okey. Terima kasih Puan. Sama. Okey, kemudian tadi borang pemindahan kan? Borang pemindahan tu dia untuk dokumen yang berbentuk file yang ada nombor rujukan kan, nombor klasifikasi tadi. Okey, kalau yang dokumen yang tuan-puan nak serahkan yang berbentuk rekod terbitan barang cetak, contohnya dekat borang ni sendiri dah saya senaraikan iaitu gambar yang berkaitan dengan UiTM sahaja, keratan akhbar pun yang berkaitan dengan UiTM sahaja, audio visual yang bentuk video, VCD ataupun VHS tape kan. Kemudian bahan pembibitan contohnya buletin, laporan tahunan, brosur, buku program, buku sejarah PTJ kan. Buku sejarah PTJ ataupun sejarah UiTM.
peta pelan pembangunan UiTM yang ni yang bukan yang berbentuk dokumen, tuan-puan kena isi borang penyerahan rekod terbitan dan bahan cetak. Jadi bila kadang-kadang PTJ ni kan nak serahkan gambar, kadang-kadang mereka serahkan gambar tu tanpa caption, tanpa maklumat ke atas gambar tu. Jadi menyurkankan pihak kami untuk membuat pendaftaran ke atas gambar tu. Bila tuan-puan hantar, kadang-kadang kita kena buat penilaian kan. Penilaian yang mana gambar yang terbaik sahaja yang akan kita pilih untuk kita daftarkan dalam sistem. Okey. Jadi tuan-puan kena bantu kita lah. Jadi tuan-puan adalah pengwujud kepada bahan tersebut kan. Contoh gambar tu kita tahulah event convocation masa tu, tapi apa yang berlaku dekat gambar tu tuan-puan kena bantu unit arkib untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan bahan tu. Jadi kalau berbentuk rekod terbitan bahan cetak ni, kita dah sediakan maklumat yang kita perlukan lah untuk memudahkan untuk kita buat pendaftaran dalam sistem AMS, iaitu kalau tu kita perlukan tajuk bahan tu. Contoh macam gambar tu adalah program convocation UiTM ke-92 contohnya. Tempat lokasi program Dewan UiTM Cawang Pahang kan. Kalau ada nama dewan lah. Okey, tokoh terlibat mungkin semasa program convocation tu dia punya penyerahan oleh scroll tu diserahkan oleh siapa. Mungkin ada 2-3 orang ke, ataupun ada jemputan daripada luar ke kan. Jadi tuan-puan bantu kami untuk senaraikan lah. Okey, kemudian anjuran ataupun kerjasama. Mungkin ada program kualiti kan, Hari Bulan Inovasi contohnya ada kerjasama di antara perpustakaan dan juga HCA. Jadi tuan-puan adalah owner kepada bahan tersebut. Jadi letaklah anjuran bersama library contoh Okey, kemudian tarikh tahun bahan. Kalau ada tarikh lebih baguslah. Kalau tak ingat tarikh, mungkin boleh letak tahun sahaja. Okey, kemudian bahan tu dalam bentuk fizikal ataupun digital dan juga jumlah bahan. Okey, kita perlukan maklumat tu lah. Jadi kalau pihak unit arkib cawangan dapat membantu mereka lah untuk buat pendaftaran dalam sistem AMS ni. At least kena ada tajuk bahan ataupun dapat tarikh tarikh event tersebut lebih bagus. Okey, tuan-puan boleh isikan borang ni untuk diserahkan kepada UAC lah. Okey, seterusnya. Okey, yang ni contoh surat permohonan untuk memindahkan rekod penting. PTJ buat permohonan pemindahan yang ni kita terima daripada Pejabat Institut Pendidikan Perekonomian ARI. Mereka nak rekod fail pentadbiran nak hantar ke Jabatan Arkib. Okey, dimaklumkanlah berapa jumlah fail pentadbiran yang dia nak hantar. Kemudian dia akan senaraikan, dia akan sertakan sekali dengan borang pemindahan, disenaraikanlah borang dalam borang tersebut. Jadi kalau tuan-puan tak faham macam mana nak isi borang ni, apa yang perlu diisi semua tu, tuan-puan boleh merujuk kepada UAC dahulu, barulah tuan-puan isi borang tu Jadi kalau macam pihak ARI ni dia dah isi dah borang pemindahan rekod. Yang ni berdasarkan daripada penilaian perpustakaan sebenarnya yang ni jadi bila sampai ke UAC ataupun sampai ke pihak Jabatan Arkib, kita akan buat semakan bersama tuan-puan lah. Maksudnya bila tuan-puan hantar tu, tuan-puan kena, kalau bahan tu sikit lah kan, setakat kalau macam ni 11 kan, tuan-puan kena bersama-sama dengan staf Arkib untuk kita buat semakan. Sama ada tajuk file dia betul, perkara dia betul, kemudian tarikh rekod dia, surat pertama yang masuk dalam file tu, dan surat terakhir betul ke tak kan. Kalau macam ni kan tuan-puan tengok ada di pangkal-pangkal salah ni kan. Masa tu Puan Hafizah yang terima, staf saya Puan Hafizah diterima, jadi dia semak bersama dengan PTJ tersebut ada berapa dokumen yang dia salah isi. Kan kalau macam sikit-sikit macam ni kita potong je lah, potong kita betulkan kat situ. Kalau banyak sangat dalam dalam senarai tak sama dengan rekod fizikal yang tuan-puan hantar tu, kita minta tuan-puan buat senarai yang baru. Okey, senarai yang barulah yang lengkap.
Okey, pastikan jumlah dalam senarai tu sama dengan jumlah fizikal yang tuan-puan nak hantar tu. Okey? Okey, ada soalan lagi ke? Ini penting untuk pemindahan Ini contoh surat lah. Yang pihak ARI hantar. Okey. Okey, macam saya dah ceritakan juga kalau tuan-puan buat penghantaran ke Jabatan Akib, selepas tuan-puan hantar tadi borang pemindahan, dah hantar sekali dengan bahan fizikal, kita akan daftarkan dalam sistem Archive Management System ataupun AMS. Yang ni adalah sistem dalaman yang dibangunkan oleh Jabatan Arkib Universiti bersama-sama dengan pejabat Jabatan Perpustakaan Digital, Perpustakaan Tun Abdul Razak. Maksudnya kita bangunkan sendiri mengikut kita buat penanda arasan di pelbagai jabatan, terutamanya Arkib Negara, Universiti Malaysia Kelantan, dan juga beberapa agensi yang lain yang dah buat pengumpulan bahan-bahan arkib ni kan. Jadi yang penarasan utamanya adalah di Arkib Negara Malaysia lah. Dari segi koleksi, apa yang mereka kumpulkan, bagaimana mereka buat pendaftaran. Kalau tuan-puan pernah sampai ke Arkib Negara, mereka gunakan sistem OPEC. OPEC tu di library, lupa pula saya. Di Arkib Negara sistem Kompas. Okey, sistem Kompas. Apa yang berlaku di sana, pendaftaran untuk bahan arkib didaftarkan dalam sistem Kompas. Jadi sebenarnya samalah macam sistem yang digunakan di Arkib Negara. Kita cuma tukar nama kepada Archive Management System. Kita develop sendirilah. Okey, dengan kerjasama juga dengan Fakulti Pengurusan Maklumat. Pengurusan maklumat ada pensyarah-pensyarah di bidang pengurusan rekod dan juga sistem yang bantu Jabatan Arkib dan juga Jabatan Perpustakaan Digital Perpustakaan Tun Abdul Razak untuk develop sistem pengurusan arkib. Jadi kita dah gunakan sistem ni daripada tahun 2019 tu dalam proses untuk kita tengok kelancarannya ataupun penambahbaikan yang perlu dibuat ke atas sistem. Kemudian pada tahun 2000 lah 2020 yang betul-betul kita pakai sistem AMS ni. Jadi sistem AMS ni memang dah digunakan di seluruh 13 unit Arkib Cawangan juga. Jadi kita berkongsi satu sistem bersama dengan Cawangan juga. Jadi sekarang ni dah lebih hampir dah 20,000 lebih bahan yang telah kita uploadkan dalam sistem pengurusan arkib ataupun Archive Management System ni. Okey, bahan-bahan yang tuan-puan hantar ke UAC dan juga JAW lah. Okey, yang ni sistem ni tuan-puan tak boleh akses kecuali tuan-puan datang nak buat penanda arasan ke Jabatan Arkib ataupun UAC, barulah tuan-puan boleh tengok sistem ni. Kalau untuk sistem ni ada sistem dalaman lah untuk kegunaan staf di arkib. Okey, kalau untuk tuan-puan akses kepada bahan arkib yang telah kita daftarkan dalam sistem ni, kemudian telah diluluskan oleh pegawai-pegawai arkib, jadi sistem tu akan boleh appear di OFA, Online Finding Archive. Okey, yang ni Online Finding Archive, yang ni memang kita sediakan untuk penyelidik lah. Penyelidik tu untuk staff, untuk staff UiTM, untuk pelajar dan juga penyelidik luar. Okey, OFA ni pun sama juga penanda arasannya di Arkib Negara. Developnya pun juga oleh Jabatan Perpustakaan Digital bersama Jabatan Arkib Universiti untuk kita memudahkan untuk tuan-puan berada di pejabat tuan-puan pun tuan-puan boleh akses bahan arkib. Kan dia dibangunkan secara web based. Maksudnya tuan-puan berada di tempat tuan-puan, office tuan-puan boleh search nak cari buku convocation tadi kan, cari je, search je buku convocation, jadinya akan ada senarai semua buku convocation yang telah kita muat naik dalam sistem AMS tadi, dia akan appear dalam sistem OFA. Okey, jadi bila
Tuan Puan nak dapatkan buku convocation tadi, Tuan Puan boleh scroll dulu, cari dulu maklumat yang Tuan Puan perlukan dalam OFA tadi, nak cari bahan yang mana. Jadi kita akan ada request untuk dapatkan bahan tersebut. Nanti dia akan access kepada dia akan link kepada email pegawai arkib lah, pegawai-pegawai di USC, dan juga kalau Tuan Puan di Pahang akan sampai kepada pegawai USC lah. Maksudnya Tuan Puan nak buat reservation untuk bahan tersebut, untuk mendapatkan bahan tersebut. Jadi nanti pegawai di USC akan reply email Tuan Puan untuk maklumkan yang bahan tu boleh datang ke USC untuk dapatkan untuk buat rujukan ke, nak buat pinjaman ke melalui sistem OFA. Okey. Setakat ni ada soalan ke? Ada lagi soalan? Tak ada. Okey, saya teruskan. Okey, ini adalah kelebihan untuk sistem OFA. Kalau Tuan Puan akses kepada sistem OFA ni, Tuan Puan kena login masuk dahululah. Kena login masuk dahulu, masukkan nama dan nombor staff Tuan Puan dan email juga, baru buat pendaftaran untuk sistem OFA ni. Okey, sistem OFA ni bahan arkib diakses di mana saja dan pada bila-bila masa. Bahan arkib dalam bentuk digital boleh dirujuk tanpa perlu hadir ke ruang pendidikan. Okey, maksudnya tak perlu nak hadir ke USC, Tuan Puan boleh buka sistem OFA ni untuk Tuan Puan tengok bahan-bahan yang ada dalam koleksi arkib. Okey, kalau Tuan Puan nak rujuk bahan, kalau nak tengok dokumen digital tu hanya boleh bahan penerbitan saja. Kalau yang lain-lain tu macam file, contohnya nak rujuk file mesyuarat ke apa, semua hanyalah ada metadata sahajalah, metadata ataupun deskripsi ke atas bahan tersebut. Jadi kalau nak tengok file-file yang bentuk file pentadbiran ni, ataupun file pelajar, file tertib dan selainnya bentuk file, Tuan Puan masih perlu kena datang ke UAC lah. Kita dari segi keselamatan kan, kadang-kadang file-file mesyuarat tu hanya pemunya bahan saja yang boleh pinjam, ataupun kalau Tuan Puan nak berkaitan dengan contoh macam mesyuarat tu ada keputusan mesyuarat tersebut, contohnya macam ada apa tu perbincangan berkaitan dengan silibus baru contohnya kan, dibentangkan dalam mesyuarat HCA contohlah. Jadi Tuan Puan masih lagi perlu hadir ke UAC ataupun kami di Shah Alam ni, kita ada sediakan ruang untuk ruang penyelidikan lah, macam di Arkib Negara juga. So Tuan Puan boleh datang untuk buat rujukan. Okay. Okay, saya rasa dah tak ada dah untuk slide untuk sesi petang ni, untuk rekod penting. Kalau tak ada soalan lagi, saya ada sediakan kuis sikit je lah untuk kita refresh balik je kan. Macam tu Cik Razali kan, boleh kan. Kalau tak ada soalan lah, saya jawab soalan dulu. Kalau ada soalan. Nanti kita apa tu, buat discussion. Dia quiz tu bukan apa pun, macam kita buat discussion je balik kan. Kita refresh balik apa yang kita belajar 2 hari ni lah. Okay. Ada lagi kalau ada soalan daripada Tuan Puan? Tak ada soalan lah kot rasanya. Okay, jadi mungkin kita boleh teruskan dengan quiz lah. Kita boleh Tuan Puan boleh jawab soalan tu dalam ruangan chat kan. Tak ada hadiah lah Cik Razali kan. Kita saja suka-suka kan. Saja suka-suka refresh balik apa yang kita belajar 2 hari ni kan. Kalau Tuan Puan ada jawapannya, Tuan Puan tulis di ruangan chat. Jadi kita boleh discuss lah. Tak ada jawapan yang salah sebenarnya kan. Sebenarnya kita belajar dan kita sama-sama lah berbincang. Okay.
Okey, soalan yang pertama adalah di bawah seksyen 25/5 Akta Akhir Negara, apakah penalti yang dikenakan sekiranya melupuskan dokumen tanpa kebenaran Akhir Negara Malaysia? Banyak sekali lah saya katakan seksyen 25/5 kan. Apakah penalti yang dikenakan sekiranya tuan-puan melupuskan dokumen tanpa kebenaran Akhir Negara Malaysia? Siapa tahu jawapan tu boleh bantu saya jawab dekat ni. Ada soalan dari Puan Salmi. Tadi Cik Ilia ada bantu saya Kompas. Itulah tadi Cik Ilia lupa pula. Akhir Negara pakai sistem apa kan? Kita asyik sebut MS, OFA. Lalahnya sistem apa? Di library. Kan, OPEC kan. So di Akhir Negara sistem Kompas ada orang pakai sistem Kompas. Terima kasih Cik Ilia. Okay, Puan Asimah dah jawab dah. Denda tak lebih daripada 5,000, setahun penjara atau kedua-duanya. Betul kita dah tanam dalam fikiran kita kan. Maksudnya kalau kita lupus je dokumen tanpa kebenaran, itu penalti yang akan kita ni lah. Kalau tak ada orang buat aduan ataupun tak ada, kalau dokumen tu kita dah lupus, lepas tu tak ada orang buat carian dokumen tersebut, selamatlah kita kan. Jadi kalau tiba-tiba kita dah bersara, dokumen tu dibuat carian semula kan, walaupun kita dah bersara, masih lagi kita sebenarnya bekas bersara kerajaan kan. Jadi tertakluk juga ke atas penalti tersebut kan. Ada soalan Puan Sami, soalan Puan Sami ni Cik Azli kan. Tulis kertas minit perlu ke tulis surat daripada? Ya, dia punya cara penulisan tu perlu tulis. Maksudnya surat tu daripada siapa ataupun kepada siapa. Daripada tu adalah surat masuk lah Puan Sami. Jadi kena tulis surat tu daripada mana, jabatan mana. Okey, kena ni ingat nanti dah habis slide ni, nanti saya serahkan slide ni, nanti saya nak ada edit sikit tadi kan, ada yang carta Ali tu ada silap sikit, nanti saya akan serahkan kepada Ustia lah slide ni, so nanti Ustia boleh sharekan dengan peserta hari ni. Jadi nanti boleh tengok balik cara nak tulis kertas minit, cara nak nak tulis kulit file kan, cara nak buat penutupan file. Jadi prosedur-prosedur yang tu ada dekat dalam slide saya. Nanti kita boleh sharing. Okey, minta Ustia share dengan peserta hari ni lah. Okey, kita dah ada jawapan dah untuk soalan pertama. Terus betul. Memang peserta Puan Asimah ni kan daripada semalam kan dengar taklimat saya kan. Jadi dia dah hafal dah. Okey. Okey, kita seterusnya soalan yang kedua. Kalau siapa yang ada jawapan nanti boleh terus letak dekat ruangan chat. Nanti kita bincang juga tak banyak soalan pun, ada beberapa soalan je lah yang saya sempat sediakan. Okey, soalan kedua, namakan dasar yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti LPU ke-176 yang berkuat kuasa pada 18 November 2020. Ini masa taklimat pagi, masa peraturan dan prosedur pengurusan rekod. Kan? Ingat tak? Dasar yang telah diluluskan Mesyuarat Lembaga Pengarah UiTM yang ke-176. Ingat tak nama dasar tu? Okey, dasar ni yang dikeluarkan oleh Jabatan Akib lah untuk memudahkan tuan-puan merujuk kepada pengurusan rekod di UiTM sendiri ada tak yang ingat? Dasar apa katnya? Wah, tak acik. Bos saya jawab ni. Bos saya jawab ni. Okey, Cik Amiri jawab, okey, dasar pengurusan rekod UiTM. Okey, ini satu je dasar yang kita keluarkan oleh Jabatan Akib
untuk diguna pakai untuk seluruh UiTM, bukan hanya di Shah Alam saja. Tuan-puan di peringkat cawangan juga perlu merujuk kepada dasar pengurusan rekod ni. Ini banyak penyataan-penyataan yang macam saya katakan hari ni, 13 jenis rekod penting ataupun tempoh-tempoh penyimpanan sebelum proses pelupusan. Okey, dalam dasar ni semua kita dah jelaskan lah. Okey. Ya, betul Cik Wan Rosli. Okey. Okey, soalan kedua dah. Okey, soalan yang ketiga. Rasa ada 3 soalan je rasanya. Okey, yang ni kalau tuan-puan boleh jawab, yang ni untuk sesi hari ini, yang pagi tadi kan. Kita sesi pagi tadi, dokumen terperingkat, pelupusan dan juga pelantikan. Jadi soalan ketiga ni, nyatakan 4 pelantikan yang perlu dibuat oleh pusat tanggungjawab dalam memastikan pengurusan rekod jabatan mengikut peraturan dan garis panduan yang ditetapkan. Apa dia 4 pelantikan tu? Okey, yang tuan-puan kena isi borang. Saya dah tunjukkan contoh-contoh apa tu borang yang perlu tuan-puan isi kan. Okey, jadi senaraikanlah 4 pelantikan tu. Kalau dapat 1 ke 2 pun kira dah okey lah Okey, ada yang nak jawab? Okey, Cik Ilia jawab. Laju Cik Ilia ya. PP tu apa? PP, PR, PRJ, PTRJ. Okey. Okey. Saya bagi hint. Okey. Okey, dah ada yang jawab. Puan Asimah kata pegawai pengelas, pendaftar rahsia, PRJ dan PTRJ. Okey. Betul Puan Asimah. 4 markah. Okey. Kemudian ada lagi yang jawab Puan Nur Ashikin, PRJ, PTRJ, pegawai pengelas, pendaftar rahsia. Betul. 4 pelantikan ni perlu dibuat pelantikan oleh PTJ. Maksudnya jangan tertinggal satu pun pelantikan. Jadi bila nak buat pelantikan tu, pastikan ke-4 pelantikan ni lengkap lah. Baru tuan-puan hantar ke UAC. Jadi senang UAC nak buat permohonan untuk contohnya saya sebut HCP je kan, pentadbiran lah pula. Pentadbiran hantar sekali 4 permohonan untuk pelantikan, dah ketua jabatan dah sahkan yang pegawai-pegawai tersebut perlu dilantik. Jadi senang kita nak forwardkan permohonan tuan-puan kepada agensi yang sepatutnya. Okey, jangan nanti kalau baru nak buat lah pelantikan 4 pelantikan ni kena buat. Kalau macam contoh pelantikan tu dah pernah buat sebelum ni, PRJ, PTRJ, jadi staff tu masih lagi berada di pentadbiran tadi kan. Cuma pegawai pengelas dan pendaftar rahsia yang bertukar. Jadi hanya buat permohonan semula untuk pegawai pengelas dengan pendaftar rahsia sajalah. Jadi PRJ dan PTRJ tu boleh pakai yang lama lagi. Masih lagi relevan lah, dia punya masih boleh diguna pakai untuk pelantikan yang sebelum ini sebab dia tak bertukar dia masih melaksanakan pengurusan rekod dan file di jabatan tu. Okey. Tak ada hadiah lah ya, kita jawab suka-suka je okey. Ada lagi soalan. Saya dah tak ingat soalan apa saya buat. Okey. Ada lagi soalan keempat. Boleh lagi kan? Kita ada masa lagi kan? Allah. Soalan 4, 5. Ada 5. Ada lagi 2 soalan. Okey, kita ada masa lagi kan Cik Razali? Boleh je lah nak jawab soalan kan? Petang ni ngantuk ke kan? Ada lagi. Okey, ada lagi 2 soalan lagi. Masa Saya tengok ada lagi yang tulis jawapan ke kat sini. Okey, untuk soalan 4, nyatakan borang yang digunakan untuk permohonan pelupusan dokumen bagi rekod awam. Dokumen untuk rekod awam ni biasanya yang berkaitan dengan yang saya kata awal tu, yang ada nombor klasifikasi, ada nombor file kan. Kita ada 2 jenis borang pelupusan, satu dokumen untuk rekod awam, satu lagi untuk rekod terbitan dan bahan bercetak. Jadi yang ni saya nak borang yang kita senaraikan untuk rekod awam. Ada yang boleh nak jawab? Ingat lagi tak? Pelupusan pun sesi pagi tadi, kan? Borang pelupusan. Yang ni borang UiTM ni.
Cik Wan Rosli. Kita ada 2 jenis borang kan? Puan Nur Ashikin Sabri, yang ni borang untuk pelupusan rekod awam. Rekod awam ni yang ada file. Yang ada nombor file. Okey, borang homogeneous. Tu untuk rekod terbitan dan bahan cetak lah. Contoh macam tadi skrip jawapan peperiksaan, gambar, keratan akhbar, buku perpustakaan. Itu kita guna borang homogeneous. Puan Asimah, selamat. Puan Asimah nak selamat jawab 2 jenis borang. Saya nak satu je. Puan Salmi, borang akib 208. Oh, Puan Salmi, yang ni borang akib negara. Saya tanya borang pelupusan yang dikeluarkan oleh Jabatan Rakib. Yang tuan-puan boleh senaraikan. Puan Asimah letak 2 jenis borang Puan Asimah dia hafal ni 2 borang. Okey, betul. Salah satu je. Yang mana yang salah satu yang untuk rekod awam? Borang penilaian. Dah ada dah jawapan kat sini. Cuma saya nak ada lagi seorang yang jawab yang satu saja borang yang kita gunakan untuk rekod awam. Dia ada rekod awam dan rekod terbitan dan bahan bercetak. Jadi kita nak tahu dia adalah rekod awam, dia adalah rekod terbitan dan bahan bercetak. Kan? Bezakannya tadi macam saya kata, betul Puan Asimah, borang penilaian rekod. Okey, borang penilaian rekod yang mana yang berbentuk file, yang ada nombor 100, 200, 300 semua tu kan ada nombor rujukan file tu, itu kena isi dalam borang penilaian. Okey, yang ada nombor klasifikasi. Betul, yang ada nombor klasifikasi. Yang mana yang tak ada nombor klasifikasi, selain daripada tu semuanya adalah borang homogeneous. Nanti jangan salah isi borang pula pening USC nanti kan. Pulang balik borang tuan-puan. Okey. Okey, satu lagi soalan soalan 5. Okey, adakah fail terperingkat berstatus rahsia dibenarkan untuk diletakkan bersama-sama dengan fail lain berstatus sulit? Ya atau tidak? Boleh tak kita gabungkan, maksudnya penyimpanan dia tu rahsia dan sulit dalam satu kabinet. Boleh tak? Okey, dah ada jawapan dah. Okey, Puan Sharifah jawab tidak. Betul Jadi dia punya penyimpanan untuk dokumen terperingkat ni dia berbeza, kecuali rahsia besar, dan kalau soalannya adalah rahsia besar dan rahsia baru boleh sekali, ataupun soalannya adalah sulit dan juga terhad, baru boleh letakkan sekali. Kalau dia rahsia dan sulit ni perlu diasingkan sebab dia punya penyimpanan kabinet tu berlainan. Rahsia dan rahsia besar ni tadi kan saya kata dalam bilik kebal ke ataupun dalam kabinet keluli yang ada tata kunci kira-kira ataupun berpalang. Kalau untuk yang berstatus sulit terhad, dia dalam besi keluli dan berkunci kan. Dia punya cara penyimpanan ni berbeza. So tidaklah jawapannya. Ada soalan. Okay, ada soalan lagi kejap Puan Intan Mariana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nombor klasifikasi yang tidak dibenarkan, contoh 131.9, boleh bagi pencerahan nombor fail mana yang sepatutnya untuk tujuan filing bagi surat yang dikeluarkan. Okey. Jadi ni puan yang semalam ke yang tanya tu untuk 31.9 semalam saya ada tengok nombor untuk 31. Sekejap saya tengok balik. Okey, untuk kod 131 di bawah perayaan pesta. Jadi macam Puan siapa nama jajak. Puan Intan Mariana nak buka file di bawah kod 31 lah, betul perayaan pesta. Jadi memang saya kata kalau last kali adalah 31/8 iaitu Minggu Silaturahim MSR. Jadi 319 tu kita tak benarkan untuk buka nombor. Jadi dia kalau tak benarkan tu maksudnya boleh
subkan file tersebut. Dia ada 311 sampai 318. Jadi Puan Intan perlu subkan file lah. Kalau macam contoh dekat situ kan dia ada perayaan convocation, pesta konvo, hari keluarga, perayaan peringkat bahagian, fakulti kampus, lain-lain perayaan-perayaan, lepas tu peletakan batu asas, minggu silaturahim MSR. Jadi kalau yang file yang Puan Intan nak buka tadi tu tak ada tajuk-tajuk yang ada dalam disenaraikan kat sini. Dia ada satu nombor 31/5 dan juga 31/6. Itu dibebaskan kepada pihak PTJ untuk letakkan tajuk file dia. Okey, kata macam kalau macam tajuknya adalah perayaan peringkat bahagian, apa-apa perayaan peringkat bahagian boleh diletakkan di bawah 31/5. Okey, kalau ada tajuk perayaan tu contohnya selain daripada yang disenaraikan ni, nak buat perayaan apa contoh kalau macam program dia lain contoh macam pelancaran kita nak buat perasmian bahagian bangunan arkid itu di bawah kod lain rancangan dan program. Kalau yang ni hanya perayaan dan pesta. Kalau ada buat pesta, kalau dulu ada pesta konvo kan. Oh dah ada dah. Pesta konvo. Ada pesta apa lagi ya? Apa-apalah kan tajuk dia. Jadi Puan Intan boleh gunakan 31/5 ataupun 31/6. Kan dia bebaskan untuk PTJ untuk letakkan perayaan selain daripada yang disenaraikan untuk kod 5 dan 6. So jangan buat penambahan untuk 31/9 lah. Boleh Puan Intan? Oh ada lagi kat bawah ni. Sekejap. Saya baca lagi. Sekejap. Panjang. Bukan. Okey. Kalau file 319 telah dibuka, perlu dilupuskan ke atau hanya dipindahkan klasifikasi kod file sahaja? Maknanya untuk file nombor 139 selama ni kami guna untuk surat-surat jemputan perlu ditutup atau tidak? Ya, sebabnya dia tak ada dalam klasifikasi. Jadi nanti Puan Intan ataupun Puan Asimah juga kan gunakan nombor 315 atau 31/6. Jadi nanti bila buka file baru untuk jemputan tu nanti dekat kertas-kertas yang berhubung kan, kalau kita tengok dekat depan kulit file tu dia ada kertas-kertas berhubung, letakkan 31/9 tu di situ. Jadi file tu ditutup saja, bukan dia kata kita nak lupuskan lagi kan. Jadi ditutup dan masukkan dalam kotak arkid tadi. Dalam file yang baru gunakan nombor, kata pilih 31/5 kan, perayaan peringkat bahagian. Dekat kertas berhubung tu letak 31/9. Okey, jelas ke Puan Simah, Puan Intan? Untuk jemputan mungkin sebelum ni tak tahu kan, tak boleh nak buat tambahan ke, kalau dia tak ada dot tu dalam buku klasifikasi tidak dibenarkan untuk membuat penambahan di sebelah bawah. Kan kalau ada dot tu baru boleh buat penambahan untuk 319, 3110 dan seterusnya. Kalau macam ni dia dah sampai 318 je dia punya klasifikasi tu, dia boleh buat sub file. Contoh lain-lain perayaan kan, nak letak 31/6 perayaan A, lepas tu 31/6/1 perayaan A, 31/6/2 perayaan B, 31/6/3 perayaan C. Okey, kalau nak asingkan lah. Okey. Oh, dia nak pencen pun tahu. Okey. Okey, jadi yang mana yang baru kerja tu alert lah ya. Yang mana nak pencen tu baru tahu tu, sekian lah. Okey. Itu adalah dia punya cara kita nak baca untuk buku klasifikasi Okey, ini sempat staff saya dia snapkan untuk kod 319 kan semalam. Okey, harap yang lain jelas jugalah macam mana kita nak baca untuk buku klasifikasi tu Kalau nanti yang sekarang ni masih lagi kita gunakan buku klasifikasi warna hijau tu. Kalau next nanti klasifikasi yang baru tu dia dah tetap. Dia dah senarai dia 31
31.1 sampai 31.8 tu dia dah ada tajuk file dia. So kalau nak buat penambahan boleh, tapi dengan membuat permohonan ke ARKIP lah. Okay, itu untuk klasifikasi file baru. Kalau yang saya cerita ni tadi, klasifikasi file yang kita gunakan sekarang ni lah. Okay, Pak Sima dengan Puan Intan, harap jelas ya. Okay, soalan dah tak ada dah. Mungkin saya, kalau ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi, saya nak buat kesimpulan lah. Okay, tak ada soalan. Saya teruskan Cik Razali ya. Saya rasa last kali ni adalah kesimpulan lah. Okay. Kesimpulan untuk 2 hari kita berkursus ni rekod adalah penting dalam urusan pentadbiran kerajaan, termasuk pentadbiran sesebuah universiti. Okay? Ia menyediakan maklumat bagi perancangan, membuat keputusan dan juga merupakan asas kepada accountability kerajaan. Jadi, pengurusan rekod yang cekap dan efisien dapat membantu organisasi membuat keputusan yang tepat, meningkatkan produktiviti dan imej organisasi. Okay, pengurusan rekod yang cekap juga memudahkan pencarian semula rekod, mengatasi masalah kekurangan tempat menyimpan rekod, mengurangkan kos penyelenggaraan rekod dan juga penggunaan tenaga manusia serta dapat mengenal pasti dan melindungi rekod-rekod yang bernilai ataupun rekod terperingkat. Ini adalah rumusan untuk khusus pegawai rekod jabatan dan juga pembantu tadbir rekod jabatan kita selama 2 hari inilah. Maksudnya rekod tu sangatlah penting sebenarnya daripada start pewujudan dia, life cycle dia sehinggalah proses pelupusan sama ada kita nak pindah ataupun kita nak musnahkan dokumen tu, perlulah kita uruskan dengan mengikut peraturan, mengikut prosedur, mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Semuanya ni untuk membantu tuan-puan sebenarnya kan. Maksudnya membantu tuan-puan dalam menguruskan rekod dan fail di jabatan tuan-puan. Sebenarnya bukan untuk menyusahkan, nak kena isi borang tu, nak isi borang ni, nak kena masuk dalam kotak, nak buat label kan. Jadi semuanya untuk memudahkan kita buat dia rekod tu menjadi sistematik. Dia ada kaedah dia kan. Okey. Puan Intan kata sebelum PNC harapnya USC dapat mengeluarkan ketetapan nombor fail manis sesuai untuk surat jemputan. Okey, sebenarnya kalau macam kita di ARKIP ni, kita hanya beri advice lah, kepada PTJ, khidmat nasihat. Jadi kalau kita nak buat ketetapan, dia tak boleh untuk klasifikasi ni Puan Intan. Sebabnya klasifikasi ni dia adalah general, dia ada tajuk-tajuk yang general. Kata macam contoh macam klasifikasi yang memang telah ditetapkan dalam buku klasifikasi. Contoh yang paling senang lah Berkeliling Net Chancellor. Dia dah tetap dah nombor dia adalah 606/1. Jadi semua jabatan akan gunakan 6/1. Kecuali macam saya kata tadi 31/5 ataupun 31/6 itu dibenarkan kepada PTJ untuk menggunakan tajuk fail masing-masing, tapi tidak lari kepada perkara tersebut. Jadi kita di ARKIP ataupun UAC sendiri tak boleh nak tetapkan surat jemputan untuk convocation 31/5/1. Jemputan ni untuk 31/5/2 sebab setiap PTJ berbeza. Faham ya? Untuk klasifikasi ni setiap PTJ berbeza. Itu yang bila kita terima surat, kita akan terima 35/1 digunakan di HEA di Shah Alam. Tapi kalau di Cawangan dia akan gunakan tajuknya adalah 31/5/2 kan. Jadi dia tak akan sama sebab kita akan buka fail berdasarkan surat yang akan kita terima dahulu. Okey surat yang akan kita terima dahulu. Contoh kita akan terima surat berkaitan dengan mungkin ada sambutan perayaan ke-70 tahun UiTM. Surat tu yang kita dapat dulu. Jadi kita akan buka file tu adalah 35/1. Kemudian esok kita dapat perasmian atau pelancaran bangunan ARKIP. Kita akan letakkan file tu adalah 35/2. Jadi dia akan berbeza. Faham Puan Mariana apa yang saya terangkan ni? Kita tak boleh tetapkan.
Jadi kena guna sama ada 31/5 atau /6. Untuk sub dia tu 3151, 3152 tu itu PTJ sendiri. Surat menyurat yang masuk secara harian ni yang mana kita terima dulu, kita akan buka file dia nombor 1. Yang kemudian akan buka file 3152. Macam tu. Klasifikasi tu dia begitu Puan Intan. Okey, Akid pun tak boleh nak tetapkan. Okey, dia berbeza setiap jabatan. Okey, harapnya menjawab Puan Intan. Terus jawab jawapan betul. Okey. Okey, ada lagi soalan? Okey, saya rasa kalau tak ada soalan, tuan-puan boleh saya sertakan nombor telefon Yang ni nombor telefon saya lah. Nanti pihak kalau tuan-puan di cawangan, tuan-puan sebenarnya boleh terus kepada unit akid cawangan. Ada pegawai dan juga ada staf di unit akid cawangan yang boleh membantu tuan-puan lah. Okey, kalau ada soalan-soalan yang di UAC tak dapat jawab kan, macam Cik Razali kata kan, bolehlah nak call di Jabatan Akid. Kita bantu Puan Az. Ya. Ada lagi soalan ke? Kira saya lah bagi soalan penutup Bagi soalan. Okey, Puan Fifi. Bagi soalan saya senang lah, takutlah nak jawab. Okey. Puan Az, kalau macam contoh, kita ada banyak PTJ yang mana mengeluarkan macam surat ataupun berkaitan dengan keuangan seperti contoh macam Terputus lah Puan Fifi. Sebagainya yang mana keluar tak jelas. Ulang balik boleh soalan. Terlalu banyak. So kita memang sedia maklum surat-surat sebegitu perlu masuk dalam fail putih. Dengar ke? Okey. Macam tu ada banyak PTJ yang biasanya keluar surat-surat yang begitu kerap setiap tahun, dan maknanya mereka tak boleh nak simpan surat-surat seperti dokumen keuangan macam tapa dan sebagainya itu dalam fail kulit keras. Dalam fail kulit putih. Jadi mereka menggunakan inisiatif untuk saya seorang yang tak gunakan jelas fail kulit keras. Kalau boleh Puan Az bagi pencerahan. Putus-putus lah Puan Fifi, tapi saya rasa saya dapat catch up jugalah apa soalan itu. Sikit kita boleh ke buat macam tu ataupun macam separuh je kan soalannya tu kan. Maksudnya soalan dia ni tentang tabung amanah. Kan biasanya kita dapat kerja sekali kan. Maksudnya dia orang tak letak dalam fail kulit putih sebabnya benda tu macam tebal dan cepat penuh. Jadi dia orang isi di fail kulit hitam. Fail keras. Fail kulit keras. Jadi bila nak lupus tu macam mana step dia? Okey, macam ni. Kalau untuk penggunaan, biasa kan kita ceritakan fail putih, fail hijau, fail kuning kan. Tapi ada jabatan yang memang guna. Okey, ada jabatan yang macam bendahari kan. Dia memang uruskan dokumen tender, dokumen voucher bayaran. Jadi dokumen tu memang kalau kita nak simpan dekat dalam fail putih, memanglah mungkin 2-3 hari ke ataupun seminggu dah penuh kan. Jadi memang tak ada halangan untuk jabatan bahagian-bahagian tertentu macam tu menggunakan kulit fail keras kan. Jadi dia punya prosedur dia adalah sama. Tuan-puan kena buat kena buat label, kena buat ada nombor rujukan dan sebagainya, ataupun dokumen dia, surat menyuratnya dalam fail putih yang lampirannya dalam folder kulit keras. Jadi kalau nak buat permohonan pemindahan kena sekali lah. Tapi bila pemindahan ataupun pelupusan kena bersekali dengan dokumen dalam kulit fail putih tu. Janganlah nanti nak lupuskan fail putih saja yang dia punya dalam
dalam kulit file keras tu terlupa pula nak buat permohonan sekali kan. Dia kena jalan sekali. Betul Puan Fifi, kena buat minit semua, kena ada prosedur. Dia cuma cara penyimpanan sahaja dalam kulit file keras tersebut. Yang lain semua sama macam kita buat kulit file putih. Okey, jadi kalau macam file tu memang daripada dulu kita gunakan kulit file keras. Jadi bila kita nak buat permohonan pelupusan, file ni tak pernah lupus lagi. Dah capai tempoh dah 7 tahun kan, file bernari kan. Jadi dah capai tempoh 7 tahun, jadinya tak perlu nak pindahkan kepada kulit file putih. Okey, kalau ikut akid negara dia ikat je folder-folder tu dia akan hantar sekali dengan folder lah. Tapi kalau kita sayang kan dokumen tu boleh bila dah dapat pengesahan daripada akid negara, kita keluarkanlah kandungan daripada folder tu, so folder tu boleh guna balik. So yang kita akan lupuskan dokumen dalam folder tersebut sahaja. Jadi folder tu simpanlah, boleh guna pakai untuk yang akan datang kan. Jadi kalau macam file tu mungkin dari segi ruang kan, bila kita dah guna kulit file keras ni dari segi ruang lah. Bila kita nak tunggu tempoh 7 tahun tu sebenarnya lama kan, filenya bertambah. Jadi bila kita nak simpan dalam kotak untuk tunggu 7 tahun, dia kena tukarkan ke kulit file warna putih lah. Sebab folder tu sendiri dia tak muat dalam dalam kotak arkib kan. Okey, sama ada tuan-puan kalau ada yang kalau nak simpan dalam kotak ataupun file tu sendiri disusun dalam bilik rekod mengikut dia punya susunan yang betul lah, sampailah 7 tahun. Barulah kita buat permohonan untuk pelupusan. Bila dah dapat kebenaran, hanya ikat sahaja, tak payah nak pindahkan dah. Kalau tak ada ruangan penyimpanan, tak ada bilik rekod, dia kena keluarkan daripada folder tu, pindahkan dalam file putih, masukkan dalam kotak. Itu yang macam kita yang siapa yang menggunakan folder kulit keras ni, dia renyah sikit lah kerja dia kan. Dia kena pindahkan dalam file putih, disimpan dalam kotak. Macam itulah dia punya kekangan untuk bila kita gunakan folder macam ni. Tapi nak buat macam mana kan, jabatan kita memang uruskan dokumen yang jenis banyak-banyak macam tu kan. So macam tu kalau dah dapat pengesahan daripada akid negara, tak perlulah nak pindah dalam file, cuma ikat sahaja dokumen tersebut, hantar untuk lupus. Okey. Bila nak lupus kena transfer, tak perlu dah. Ikat-ikat je dokumen tu, dah dapat pengesahan kan. Folder tu boleh folder tu boleh diguna pakai balik. Tak perlu dah nak transfer. Kalau nak transfer tu, kata macam tahun ni kan, kita baru setahun je file tu, kemudian ada lagi 6 tahun untuk kita simpan kan. Jadi yang tu yang proses untuk kita pindahkan dalam kulit file putih. Kalau ada ruang, kita nak simpan sekali dengan folder tu pun tak ada masalah juga, kita susun je lah folder tu. Ini kalau jabatan yang tak ada ruang, dia kena pindah dalam file putih tersebut. Akid negara dia tak tengok pun kita guna kulit file ke, dia tak bila nak lupus pun tak semestinya perlu dalam kulit file lah. Okey. Kalau file yang kita tak guna lagi, contoh macam file sistem ilmu atau file sewaan bangunan tertentu yang tidak lagi disewa, still perlu simpan ke? Itu yang saya kata kena buat pengasingan tu Puan Anita. Pengasingan yang mana yang dokumen yang dah tamat tempoh, yang mana yang tidak lagi dirujuk, yang tu yang perlu kita asingkan untuk dibuat permohonan pelupusan. Kan file sewaan bangunan semua tu dah selesai kan. File sewaan pun kita ada dalam jadual JPR, sewaan bangunan dia ada tempoh dia. Kadang-kadang tempoh dia 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi tugas PTJ ni adalah menyenaraikan dokumen yang telah tamat tindakan ni tadi, tidak lagi dirujuk tadi, senaraikan dalam borang penilaian. Nanti pihak UAC akan buat semakan dalam JPR. Jadi macam saya kata, selamatnya adalah kita ambil tempoh simpanan maksimum untuk 5 tahun. Kalau dokumen rekod awam ni tadi lah kan, kecuali dokumen kewangan 7 tahun. So simpan 5 tahun, dah capai tempoh 5 tahun, yang 2000 sekarang ni 2022
2016 yang ke bawah semua dah boleh kita buat permohonan pelupusan. Okey? Okey Puan Anita, jawab tak soalan saya? Soalan saya, jawapan saya tu menjawab tak soalan Puan Anita? Okey, sama-sama. Okey, ada soalan lagi? Kita ada masa juga lagi, baru 4-10 minit kan? Um, Allah. Ada soalan lagi? Masa ada lagi Puan tak ada soalan ke kan? Okey, dah tak ada soalan Ha. Okey, nanti kalau apa-apa nanti boleh je lah kalau nak apa tu email ke nak call ke kan. Tapi call Puan Fifi dulu baru call saya. Kan. Okey, nanti kata melangkau pula ataupun berhubung dengan unit akid cawangan dahulu. Kemudian ataupun boleh berhubung dengan pegawai yang lain kan. Ada Cik Razali, ada Puan Suhaina yang boleh bantu tuan-puan. Kalau tu Puan Suhaina ataupun Cik Razali ataupun Puan Fifi boleh berhubung dengan saya juga untuk kalau nak tahu lebih lanjut ke ataupun nak pencerahan yang lebih lagi. Okey, boleh ni lah hubungi saya nombor handphone, nombor pejabat ataupun email saya lah. Okey. Saya rasa itu sahaja Cik Razali. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta khusus pengurusan rekod jabatan dan juga pembantu tadbir rekod jabatan yang mana bersama-sama saya 2 hari ini tak jemu dengar khusus hari ini. Harapnya khusus yang kita laksanakan ni bermanfaat kepada tuan-puan, menambahkan pengetahuan dan juga yang mana yang baiknya datang daripada Allah dan yang mana yang mungkin ada kesilapan tu dapat datangnya daripada saya lah Okey, saya serahkan kembali kepada Encik Razali. Terima kasih. Terima kasih Puan As. Okey, alhamdulillah sudah 2 hari kita mengikuti kursus ini. Diharap peserta-peserta dapat aplikasikan segala ilmu yang diturunkan oleh Puan As kepada kita. Terusnya saya jemputlah Puan Hajar Husnita untuk memberi sedikit ucapan. Ada Puan Husnita. Puan Hajar. Okey, terima kasih Cik Razali. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Aziza atas ilmu yang dicurahkan kepada kami di UiTM Pahang ni, dan juga ada daripada peserta luar tu. Saya ucapkan terima kasih kerana bersama-sama lah kita 2 hari ni ya. Saya harap kalau ada soalan berkaitan dengan rekod dan fail ni boleh terus pada kami lah. Untuk makluman Puan Fifi ni sebenarnya last dah nanti 31 Mac ni di Pahang. Beliau akan berpindah ke Kelantan 1 April. Jadi boleh direct terus kepada saya, Puan Suhaina dan juga Razali lah untuk dijengka, dan di Raub boleh kontak Encik Hafiz perpustakaan dan juga Encik Anwar lah. Itu saja saya rasa. Terima kasih ya As. Dan juga Cik Amiri, saya rasa Cik Amiri ada tadi kan? Terima kasih Cik Amiri bagi pinjam staff ni. Okey, terima kasih. Kalau kami ada kemusykilan yang berat-berat yang kami tak apa-apa fasih, kita akan kontak Shah Alam direct lah. Jauh Jabatan Akib Universiti di Shah Alam
Terima kasih juga Cik Razak, saya rasa. Cik Razak, terima kasih Cik Razak ya. Okey, terima kasih Puan. Okey, untuk sebagai acara penutupnya, kami dari unit Akid Cawangan memohon maaf andai kata tersalah kata atau apa, kita maaf sajalah, minta mohon maaf je lah. Lepas tu kita tutup kursus kita pada hari dengan tasbih kifarah, tasbih kifarah dan surah Wa'as. Dan link kehadiran ada di ruangan chat, boleh isilah. Ada sesi bergambar, nak sesi bergambar ke lagi? Boleh buka kamera untuk kita sesi bergambar. Saya lupa je nak buka kamera bercakap. So, maaf korang. Ya. H1 lah, 1, 2, 3. Dah apa tu? Belum lagi Puan. Satu lagi. Ramai yang tak ada kamera ni, jangan guna PC kan? Okey. Dah ke? Tak ada 1, 2, 3. Mas Ali, dah ke? Ambil gambarnya? Dah. 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 Okey, Tik dah senyum ni. Okey. Okey dah. Terima kasih. Okey, Terima kasih semua. Terima kasih semua ya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Puan Ros, Nita. Terima kasih Puan Jamilah tu daripada Nagoi 9. Okey, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa isi kehadiran. Hapus semua lelahku, kau buatku lupa ujian berlalu. Tulus jiwa ku katakan padamu, betapa ku sayangkan dirimu. Terima kasih